Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia yang dikasihi sekalian. Hari ini merupakan hari ke-161 PKP diperkenalkan dan hari ke-77 PKPP dilaksanakan. Seperti biasa, saya akan mulakan dengan laporan tentang tindakan Task Force Operasi Pematuhan. Semalam, PDRM melalui Task Force Operasi Pematuhan melibatkan 4,854 pasukan pematuhan yang terdiri dari 16,626 anggota. Task Force telah membuat 66,628 pemeriksaan bagi memantau dan menguatkuasakan pematuhan SOP PKPP. Sebanyak 4,136 pasaraya, 5,529 restoran, 1,461 penjaja dan 2,199 pasar awam dan pasar tani telah diperiksa. Turut diperiksa 3,671 tempat ibadah serta 1,841 tempat riadah. PDRM telah menahan 122 individu di atas kesalahan engkar arahan PKPP. Daripada jumlah itu, seramai 2 individu telah direman, manakala 2 individu lagi dijamin. 118 individu lagi dikenakan kompaun. Antara kesalahan-kesalahan engkar PKPP termasuklah aktiviti melibatkan kehadiran orang ramai yang menyukarkan penjarakan sosial, aktiviti dalam pub dan kelab malam, melanggar sekatan jalan raya, tidak memakai pelitup muka dan premis beroperasi lebih masa. Task Force Operasi akan terus mempertingkatkan pemeriksaan serta mengambil tindakan ke atas orang awam dan pemilik premis yang gagal mematuhi SOP PKPP yang ditetapkan. Mengenai kawalan sempadan negara, Ops Benteng melibatkan PDRM, ATM, Rela dan agensi-agensi lain masih lagi mengawal ketat sempadan negara secara bersepadu dari devolusi oleh pendatang tanpa izin, terutamanya melalui lorong-lorong tikus. Semalam, PDRM telah membuat 62 sekatan jalan raya Ops Benteng dan memeriksa 26,195 kenderaan bagi mengekang kemasukan parti, terutamanya melalui lorong-lorong tikus. PDRM telah berjaya menahan 1 warga negara asing di atas kesalahan imigresen, iaitu di sekatan jalan raya yang saya sebutkan tadi. Kerajaan akan terus mengambil tindakan tegas terhadap mana-mana individu yang memasuki sempadan negara secara haram dan tidak akan berkompromi dengan sesiapa saja yang bersekongkol dengan mereka. Mengenai Ops Sanitasi Awam, sejak 30 Mac 2020 telah melakukan 9,716 operasi merangkumi 134 zon. Semalam, 7 operasi sanitasi yang meliputi 7 zon, termasuk 2 zon kuning di 4 buah negeri, termasuk Sabah, Sarawak, Kedah dan juga Perlis. Ops sanitasi ini melibatkan 32 anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia serta 73 anggota pihak berkuasa tempatan dan disertai oleh 6 jentera Jabatan Bomba dan Penyelamat yang turut digunakan dalam Ops Sanitasi Awam. Mengenai kuarantin wajib, dari 24 Julai sehingga 24 Ogos
seramai 16,651 individu telah pulang ke tanah air melalui pintu masuk antarabangsa. Daripada jumlah itu, seramai 7,689 individu sedang menjalani kuarantin wajib di 67 hotel dan 5 Institut Latihan Awam ataupun ILA di seluruh negara. 56 individu pula telah dibawa ke hospital untuk rawatan, manakala 8,906 individu telah pun di-discharge dan dibenarkan pulang ke rumah masing-masing. Pegawai Kementerian Kesihatan Malaysia ataupun KKM bersama anggota PDRM telah membuat 543 pemeriksaan mengejut semalam untuk memastikan mereka yang masih menjalani kuarantin di rumah mematuhi SOP yang ditetapkan. Daripada pemeriksaan mengejut, 1 individu telah dikenakan tindakan. Saya ingin menyebut tentang Perintah Kawalan Pergerakan di Perlis dan Kedah. Mesyuarat khas Menteri-Menteri mengenai pelaksanaan PKP hari ini bersetuju untuk menamatkan PKPD bersasar secara pentadbiran ataupun TEMCO di Kampung Sanglang dan Kampung Tanah Timbul, Perlis, dan juga 4 mukim di Kubang Pasu dan Padang Terap, Kedah mulai hari esok 26 Ogos 2020. Jadi besok tiada lagi kawalan di kampung di Perlis dan juga di Kedah. Keputusan ini kita ambil setelah mengambil kira tiada kes positif baru dan kesemua penduduk di kawasan yang terlibat telah pun disaring COVID-19 oleh petugas Kementerian Kesihatan Malaysia ataupun KKM. KKM telah menyaring seramai 1,397 penduduk di Kampung Sanglang dan Kampung Tanah Timbul serta lebih 7,000 penduduk di Kubang Pasu dan Padang Terap. Kita mendengar laporan terdapat beberapa kes positif yang dilaporkan di 4 daerah di Kedah, seperti di Baling, Sik, yang melibatkan kluster Tawa. Kluster Tawa ini adalah kluster yang timbul berikutan dengan perhimpunan agama Hindu, dan apabila mereka pulang, sebahagiannya ada yang membawa positif COVID dan ianya merebak sehingga ke sekolah, yang di mana gurunya merupakan salah seorang yang terlibat dalam program keagamaan tersebut. Bila balik ke sekolah menjangkiti murid. Jadi mesyuarat hari ini atas nasihat KKM memutuskan bahawa TEMCO masih lagi tidak perlu dikenakan di 4 daerah tersebut. Walau bagaimanapun, kawalan secara bersasar kita laksanakan. Walaupun tak tutup seluruh kampung ataupun daerah seperti yang dicadangkan, cadangannya menyekat pergerakan antara daerah dan sebagainya. Tetapi kita KKM, dan atas nasihat KKM, kita hanya melakukan lockdown ataupun kawalan pergerakan secara bersasar. Sebagai contoh, tadi saya sebutkan bahawa ada murid sekolah yang terlibat apabila cikgunya positif datang ke sekolah dan menjangkiti murid. Jadi kita tutup sekolah tersebut dan membuat saringan pada pelajar-pelajar sekolah. Jadi kalau kita ingat waktu PKPD bersasar kita buat di Ulu Langat. Selain daripada pusat tahfiz yang kita sekat dari segi pergerakan, kita juga menyekat pergerakan satu rumah. Ada satu rumah di Ulu Langat.
Apabila pusat tahfiz telah pun dibuka kerana tiada lagi kes positif, tapi rumah tersebut kita masih sambung kerana ada lagi positif selepas test 13 hari, hari ke-13. Jadi kita sekarang ni kita fokus kepada tempat-tempat yang didapati positif tersebut, tapi tidak menyeluruh kepada seluruh kampung, seluruh daerah dan sebagainya. Kita fokus. Unless kalau berlaku merebak, kes yang merebak yang lebih besar, yang menyeluruh, jadi kita akan lakukan lockdown secara menyeluruh. Jadi tidak ada, kita tidak melakukan ataupun memperkenalkan TEMCO di 4 daerah yang terlibat dalam kes, beberapa kes di Kedah ini. Kita juga membincangkan mengenai sign on dan sign off, iaitu pekerja-pekerja industri minyak dan gas, terutamanya di pelantar minyak, yang datang untuk bekerja di pelantar minyak dan juga yang di pelantar minyak untuk balik ke kampung masing-masing. Mesyuarat khas meluluskan SOP bagi proses sign on dan sign off ini. Untuk proses sign on yang nak bekerja, yang nak mulakan bekerja, bagi warga negara Malaysia di kawasan hijau, hampir ke seluruh Malaysia sudah pun kawasan hijau, zon hijau, mereka hanya perlu mengadakan swab test dan terus bekerja. Dan bagi warga asing, jika ada yang terlibat dalam sign on untuk pelantar minyak, untuk bekerja di pelantar minyak, mereka perlu di swab test dan juga perlu di kuarantin selama 14 hari sebelum mereka dihantar ke pelantar minyak. Manakala bagi mereka yang bekerja di pelantar minyak dan habis, mungkin tamat ataupun bercuti untuk pulang ke kampung ataupun ke tempat tinggal masing-masing, bagi mereka yang keluar ini, seperti kita tahu, mereka sudah pun berada di pelantar minyak mungkin 2-3 bulan pun sudah berada di situ. Dan kalau seluruh pelantar minyak tu tidak ada kes melibatkan COVID positif ataupun bergejala dan sebagainya, jadi kita menganggap bahawa mereka adalah negatif COVID kepada seluruh pekerja-pekerja yang di pelantar minyak. Jadi apabila mereka ingin pulang, mereka juga tidak perlu di kuarantin. Mereka hanya perlu swab test dan boleh terus balik. Tak perlulah sampai ke darat di kuarantin 14 hari. Seperti yang pulang dari luar negara. Jadi itu keputusan kita. Mengenai SOP solat Jumaat. Solat berjemaah di masjid-masjid. Saya ingin berterima kasih kepada jawatan kuasa masjid, imam dan karya masjid, kerana saya dapati bahawa masjid ini amat mematuhi SOP yang dikeluarkan oleh kerajaan. Misalnya masjid-masjid, sebelum kita nak bersemayang, nak solat Jumaat, kita perlu mendaftarkan nama kita dulu, baru kita boleh pergi. Dan mesti membawa sejadah sendiri, memakai mask, memakai pelitup muka, dan tak ramai yang mengambil air berwuduk di masjid kerana kita tidak menggalakkan. Ya, walau bagaimanapun terdapat kes-kes di mana apabila mereka pergi sembahyang untuk solat Jumaat terlupa membawa sejadah. Apabila terlupa membawa sejadah, oleh kerana striknya, tegasnya pematuhan SOP di masjid, mereka tidak dibenarkan masuk. Mereka terpaksa balik. Dan jam hari Jumaat ni kita tahulah jam. Bila sampai ambil sejadah di rumah, balik ke masjid, orang dah selesai sembahyang. Jadi ramai yang merayu supaya dilonggarkan. Ya, begitu juga ada yang nak sembahyang subuh daripada luar, datang daripada jauh-jauh, singgah di masjid untuk sembahyang, lupa bawa sejadah, tidak dibenarkan. Hanya kerana tak bawa sejadah, kita tidak benarkan. Jadi hari ini, Yang Berhormat
menteri di Jabatan Perdana Menteri, iaitu menteri yang kita sebut sebagai Menteri Agama, yang dikenali sebagai Menteri Agama, Menteri Jabatan Hal Ehwal Perdana Menteri, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Zulkifli Al-Bakri hari ini membawa rayuan daripada orang ramai ini kepada kita, mesyuarat. Dan setelah mendapat pandangan daripada Kementerian Kesihatan dan seluruh mesyuarat, kita bersetuju bahawa membawa sejadah tidak lagi dijadikan sebagai satu perkara yang wajib, yang mana kalau tidak ada sejadah tidak boleh dibenarkan masuk untuk bersembahyang. Kita boleh benarkan. Walau bagaimanapun, kita masih lagi menggalakkan supaya membawa sejadah sendiri. Oleh kerana sejadah tidak lagi diwajibkan, tetapi kita tidak boleh berkompromi di segi keselamatan, maka pelitup muka adalah wajib. Pelitup muka adalah diwajibkan. Tidak ada kompromi dari segi pelitup muka di dalam masjid, kerana sejadah tidak lagi menjadi satu perkara wajib yang menyebabkan ramai yang terlupa tidak dibenarkan masuk. Oleh itu, kita menggalakkan masjid supaya menyediakan pelitup muka di pintu masuk masjid. Maknanya masjid boleh jual. Kalau 3-ply itu RM1 yang diumumkan oleh KPDN HEP. Jadi mereka boleh hadirkan pelitup muka di situ, di pintu masjid, supaya boleh dijual kepada pengunjung karya ataupun individu yang ingin bersolat di masjid tersebut. Ataupun kita juga mencadangkan, kalau mereka nak buat kertas pakai buang untuk dijadikan lapik menggantikan sejadah, mereka juga boleh menyediakan. Jadi kita benarkan inisiatif di kalangan jawatan kuasa masjid untuk membuat. Mungkin mereka sediakan kertas, boleh digunakan untuk sembahyang, lepas itu boleh dibuangkan, jadi pakai buang. Jadi perkara ini juga boleh dilakukan. Jadi ini yang kita longgarkan sikit, tetapi masih lagi tegas dari segi penjagaan kesihatan bagi mempermudahkan dalam kes-kes tertentu yang mereka tidak dibenarkan berjemaah. Seterusnya adalah mengenai warga asing. Kita tidak membenarkan selama ini warga asing untuk berjemaah. Jadi timbul banyak rayuan yang kita terima kerana kita tidak membenarkan langsung mereka untuk berjemaah selain daripada diplomat dan duta saja. Jadi kita telah bersetuju kerana kita mulakan sekatan tersebut apabila hanya 1/3 atau 1/4, saya dah lupa, yang kita benarkan jemaahnya daripada jumlah asal. Apabila kita perluaskan supaya kita boleh membenarkan seramai mana pun yang boleh, asalkan ada penjarakan sosial berdasarkan space, berdasarkan keluasan tempat. Jadi mesyuarat bersetuju oleh kerana jumlahnya semakin besar. Jadi kita bersetuju supaya warga asing yang bekerja di negara kita dibenarkan untuk berjemaah, bersembahyang berjemaah, bersolat jemaah mulai 1 September 2020. Walau bagaimanapun, mereka juga perlu berdaftar. Dan pihak masjid boleh menentukan. Kalau sudah pun mencukupi, tidak ada ruang lagi untuk mereka, jadi itu adalah keputusan jawatan kuasa masjid sama ada membenarkan atau tidak. Tapi dari segi kita, secara general, secara umumnya kita benarkan. Tetapi mereka juga mesti mematuhi setiap SOP yang dikenakan oleh masjid-masjid yang berkaitan. Mesyuarat juga membincangkan mengenai beberapa permohonan daripada warga negara kita yang pasangan termasuk anak-anak mereka bukan warga negara, yang kita tidak benarkan masuk kecuali mempunyai pas jangka panjang. Kita hanya boleh benarkan kerana mereka mempunyai pas jangka panjang. Setengah itu tidak mempunyai pas jangka panjang. Jadi kita kata kerana tidak ada pas jangka panjang, mereka tak boleh masuk.
Dan syarat untuk memohon PAS jangka panjang, mereka mesti berada di dalam negara kita. Jadi kalau tak boleh masuk di pintu masuk pun kita tak benarkan, jadi tak mungkin mereka boleh mempunyai PAS jangka panjang lagi. Jadi sebab itulah kita membuat keputusan bahawa warga negara kita yang mempunyai pasangan dan anak yang bukan warga negara boleh masuk tanpa PAS tersebut, tetapi setibanya di negara kita selepas keluar daripada PAS, lepas pihak immigration, mereka mesti terus memohon untuk mendapatkan PAS jangka panjang. Kalau mereka tidak memohon, bermakna mereka tidak boleh berada di dalam negara kita. Manakala bagi penduduk tetap PR, mereka boleh masuk ke negara kita. Yang mereka boleh, kerana mereka PR, setengah PR tu merupakan peserta Malaysia My Second Home dan sebagainya. PR kita benarkan. Mesyuarat khas juga bersetuju. Ramai yang memohon kepada saya sebenarnya, yang mengatakan terpaksa keluar negeri kerana keluar negara kerana keluarga sakit dan sebagainya. Jadi kita benarkan. Kes-kes kecemasan seperti ini kita benarkan. Tetapi perlulah mendapat permohonan, membuat permohonan dan mendapat kebenaran daripada Jabatan Immigration Malaysia. Saya pernah bangkitkan beberapa kali dan pernah bayangkan bahawa kita memohon untuk kelonggaran pemakaian mask ini kepada pelajar-pelajar sekolah, terutamanya pelajar-pelajar sekolah rendah. Ya, saya beberapa kali tekankan bahawa untuk membeli mask ianya agak membebankan kepada keluarga yang kurang berupaya, keluarga miskin sebenarnya. Membeli mask RM1 satu hari. Kalau ada anak 5 sekolah RM5 satu hari untuk mask semata-mata, untuk lituk buka semata-mata. Belum lagi nak belanja kantin lagi. Jadi mungkin membebankan. Jadi saya pernah mencadangkan supaya kita adakan membenarkan face shield. Ya, kalau kita lihat di negara lain, di negara China dan sebagainya, pelajar-pelajar mereka yang sekolah rendah memakai face shield. Alhamdulillah, telah berbincang tadi, Kementerian Kesihatan bersetuju supaya kanak-kanak 12 tahun ke bawah boleh dibolehkan memakai face shield, ataupun apa ya dalam bahasa Melayunya, face shield, pelindung muka. Tetapi kita galakkan kalau mereka pakai pelindung muka dan pakai mask, itu lebih baik ni. Tapi kalau tak ada mask, pakai pelindung muka sahaja pun, kita bolehlah dianggap sebagai pelindung juga kepada kesihatan diri sendiri. Jadi ini untuk mempermudahkan dan memberikan sedikit ruang kelonggaran kepada pelajar-pelajar daripada pelajar-pelajar miskin, keluarga miskin dan sebagainya, sebab saya difahamkan harga face shield adalah lebih kurang RM3 hingga RM5 saja, dan mereka boleh menggunakan sampai berbulan-bulan. Hanya Kementerian Kesihatan perlu keluarkan dari segi garis panduan bagaimana nak mencuci dengan sabun ke dengan apa-apa pun. Jadi yang itu boleh dipakai sepanjang masa, walaupun satu shield pun sudah cukup untuk berbulan-bulan. Jadi itulah keputusan yang dibuat oleh kementerian tadi, oleh jawatan kuasa khas menteri-menteri tadi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau kita lihat kes COVID positif secara global berlaku sampai sehingga 200,000 sehari, dan setakat ini 2.3 juta dan mencecah 23 juta sehingga kini. Sebuah negara besar, dia pun hampir 5 juta. 23 juta sehingga kini. Alhamdulillah, kes harian kita semakin berkurangan di negara kita. Alhamdulillah, sudah beberapa hari kes menjadi 1 digit saja, iaitu single digit. Tetapi ini belum bermakna kita masih boleh merasa lega dan merasa complacent dengan apa yang ada, kerana seperti kita lihat beberapa negara yang menjadi contoh kepada seluruh dunia, Korea Selatan, tiba-tiba kesnya meningkat begitu
tinggi sekali. Dan perkara ini pernah berlaku pada kita. Apabila kita mendapat kes positif single digit beberapa hari berturut-turut, tiba-tiba kita berlaku kenaikan. Dan sekarang single digit sekali lagi. Jadi saya harap keadaan seperti ini terus dapat kita kekalkan. Dan untuk mengekalkan perkara tersebut, maka kitalah, tuan-tuanlah yang boleh memastikan keadaan ini terus kekal. Oleh itu, patuhi semua SOP yang dikeluarkan, patuhi semua budaya norma baru ini dijadikan sebagai budaya dan kita amalkan kawalan kendiri. InsyaAllah, jika kita amalkan kawalan kendiri, mematuhi setiap SOP, InsyaAllah kita, keluarga kita dan masyarakat kita akan selamat. Terima kasih. Terima kasih. Saya buka kepada soalan. Datuk Seri Saya Syamsiah Ria Bernama, berkaitan isu Menteri Perusahaan Peladangan dan Komuniti yang telah dikompon 1,000 kerana ingkar arahan kuarantin. Adakah lawatan ke Turki itu beliau pergi sendiri atau bersama individu lain? Jika ya, adakah mereka juga telah dikompon dan bagaimana dengan keputusan ujian COVID mereka? Soalan kedua yang berkaitan juga, sebelum ini Datuk Seri ada menyatakan sesiapa yang ingkar SOP akan terus dibawa ke mahkamah. Adakah ia juga terpakai dalam kes melibatkan VIP pemimpin politik negara ini? Terima kasih. Ya. Saya cuma tahu pasal yang Muhammad Menteri sajalah. Ya, siapa ikut dia saya tidak tahu. Yang Muhammad Menteri telah pun dites setibanya ke negara, masuk pintu masuk antarabangsa sudah pun dites kali pertama, dan saya juga dimaklumkan yang Muhammad Menteri juga melakukan swab test kali kedua. Jadi dah pun dibuat saringan sebanyak 2 kali. Dan of course saya dah katakan bahawa semua yang di kuarantin perlu patuh kepada SOP, dan jika tidak patuh mereka akan dihadapkan ke mahkamah. Tetapi seperti ada mahkamah bukan boleh dari segi prosedur je, peraturan bukan boleh terus hadap ke mahkamah. Ya, dia ada 2 autoritinya. Yang pertama adalah Kementerian Kesihatan. Kementerian Kesihatan, kuasa yang ada Kementerian Kesihatan untuk compound dan maksimumnya hanya RM1,000. Saya pernah cadangkan untuk naikkan sampai RM10,000. Tetapi Akta 342 ni perlu dipinda dulu baru kita boleh naikkan dari segi compound. Kuasa Kementerian Kesihatan hanya compound, tidak lebih RM1,000. Selebihnya adalah jika nak dibawa ke mahkamah, kes itu perlu disiasat. Perlu disiasat oleh polis. Pihak polis perlu membuka kertas siasatan. Dan kertas siasatan perlu dihantar ke Jabatan Peguam Negara untuk Peguam Negara memutuskan sama ada nak menghadapkan ke mahkamah ataupun NFA ataupun melepaskan. Jadi saya difahamkan semalam pun Yang Berhormat Perdana Menteri membuat statement bahawa kita serahkan kepada pihak berkuasa untuk tindakan seterusnya. Jadi mungkin sekarang ni ada kenyataan daripada pihak polis sudah menyiasat. So kita serahkan kepada pihak polis lah untuk membuat siasatan. Okey, terima kasih. Ada lagi? Kita nak bunyi loceng ni. Last question lah. KKM telah mengesyorkan agar PKPP dilanjutkan lagi. Walaupun Datuk sebut tadi jatuh kepada 1 angka, jadi apakah pengesyoran ini diambil maklum oleh MKN berikutan PKPP akan tamat pada 31 Ogos ini? 31 Ogos tamat, dan pengumuman pasti akan dibuat oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Jadi kita tunggulah Yang Berhormat Perdana Menteri punya pengumuman. Kalau sambung, sambunglah. Kalau tak sambung, tak sambunglah. Jadi kita tunggulah. Biasanya seminggu sebelum 31, mungkin dalam minggu ni lah Yang Berhormat Perdana Menteri akan umumkan. InsyaAllah. Tunggulah dengan sabar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.